kepada Timbalan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ucapan menjunjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 Sultan Ibrahim ini Almarhum Sultan Iskandar semasa merasmikan pembukaan Parlimen buat kali pertama pemerintahan Tuanku. Sebelum saya memulakan ucapan saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan yang tiada terhingga kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 dengan penuh adil dan bijaksana, khususnya mengharungi cabaran pandemik COVID-19 dan mengatasi kemulut politik yang menyaksikan 4 Perdana Menteri Malaysia dilantik oleh Tuanku dalam tempoh 5 tahun pemerintahan Tuanku. Tuanku Sultan Pahang memang merupakan pemimpin yang sungguh istimewa kerana berjaya memandu negara ke depan dengan selamat dalam saat krisis kestabilan politik dan keselamatan kesihatan yang penuh genting ini. Sebagai rakyat yang setia, kita harus menjunjung titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 untuk membela nasib seluruh rakyat tanpa kira latar belakang. Ketegasan Tuanku terselah bila ditekankan bahawa Tuanku tidak akan melayan sebarang permintaan dari mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara, serta semua pihak mestilah menghormati kerajaan perpaduan yang telah pun dibentuk. Oleh demikian, saya ingin menyarankan ahli parlimen tidak kira daripada pembangkang ataupun kerajaan agar tidak ingkar atau hianati pesanan Tuanku supaya janganlah bermain politik. Kalau nak, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Sebaliknya, kita haruslah kukuhkan perpaduan negara dan pihak ekstremis dan resis tidak seharusnya terus menghasut rakyat dengan memainkan isu 3R. Tumpuan utama harus diberikan kepada kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Banyak petunjuk ekonomi negara menunjukkan prestasi yang menggalakkan dalam tahun 2023. Seperti kadar pengangguran rendah 3.3%, kadar inflasi rendah 2.5%, jumlah pelaburan yang diluluskan terbesar sebanyak 329.5 bilion ringgit dan ekspor negara meningkat ke 1.43 trilion ringgit. Akan tetapi nilai bantuan ringgit tidak mencerminkan prestasi ekonomi yang menggalakkan ini bila ia terus jatuh menjunam ke tahap paling rendah sejak 1998 sebanyak RM4.80 untuk $1 Amerika Syarikat. Ini disebabkan oleh faktor luaran seperti jurang kadar faedah di antara OPR Malaysia dan faedah Amerika Syarikat sebanyak 2.25% hingga 2.5% dan juga prestasi ekonomi negara yang lebih lembap berbanding dengan Amerika Syarikat kerana China merupakan rakan perdagangan negara terbesar. Faktor luaran yang mempengaruhi pasaran tukaran wang asing ini diambil kira oleh penganalisa ekonomi dan kewangan yang tidak lihat penurunan nilai mata wang ringgit begitu serius seperti mana yang didakwa oleh pihak pembangkang kerana tidak ada sebarang penurunan taraf kredit atau downgrade of credit ratings oleh agensi antarabangsa. Ini tidak sama dengan keadaan di mana kredit rating negara diturunkan atau downgrade oleh Fitch Ratings pada Disember 2020 di bawah pemerintahan kerajaan dahulu di mana Bagor menjadi Perdana Menteri. Sungguh pun masa itu nilai mata wang ringgit tidak jatuh dengan begitu besar sekali. Kredit downgrade ini semasa Bagor menjadi Perdana Menteri lebih serius kerana membayangkan prestasi ekonomi yang lebih membimbangkan sehingga kita masih ingat ada yang miskin dan susah kibarkan bendera putih minta tolong. Oleh itu, sekiranya pihak pembangkang termasuk Bagor nak menuding jari terhadap kerajaan perpaduan, kononnya tidak tahu uruskan ekonomi. Jangan lupa 4 jari yang menuding balik kerana credit ratings downgrade oleh Fitch Ratings ini semasa beliau menjadi Perdana Menteri masih belum dipulihkan lagi. Akan tetapi, kerajaan perpaduan tidak akan lari
daripada tanggungjawab memperkukuhkan nilai mata wang ringgit kerana sememangnya ada kesan negatif kepada rakyat. Yang Berhormat Menteri Kewangan II telah pun bersetuju bahawa Bank Negara bersedia untuk campur tangan dalam pasaran tukaran wang asing dengan reserve asing sebanyak 115 bilion US dollar demi mengukuhkan nilai mata wang ringgit. Di samping itu, Kerajaan Perpaduan harus melaksanakan reformasi dalam institusi politik dan ekonomi negara untuk memberikan keyakinan bahawa kerajaan memang serius memberikan penekanan kepada produktiviti, kepada daya saingan, kepada bakat sumber manusia dan teknologi bernilai tinggi untuk menjana pembangunan negara yang mampan dan bukannya semata-mata memberikan penekanan kepada belenggu perkauman. Oleh itu, saya ingin mengesyorkan bahawa kerajaan menganjurkan suatu kongres reformasi negara untuk menunjukkan komitmen dan niat yang bulat melaksanakan reformasi institusi. Suatu kongres reformasi negara yang merangkumi semua aspek dan semua pihak adalah perlu agar tidak ada mana-mana kumpulan masyarakat yang rasa mereka tercicir atau terabai. Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang dititahkan oleh Tuanku, kita harus menggambling tenaga menjayakan tahun melawat Malaysia 2026. Pihak ekstremis dan resis tidak harus memainkan isu sensitif yang akan mencacatkan usaha untuk menjadikan pelancongan sebagai salah satu pemangkin pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, saya ingin menyarankan negeri dan industri yang hendak jayakan pelancongan ini untuk terus bekerjasama dengan usaha gigih Kementerian Pelancongan. Sedangkan yang mahu bermain politik resis dan ekstremis boleh terus duduk seperti katak di bawah tempurung. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan atas kelulusan dan bantuan untuk membina Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ek Hua di Pulau Pinang. Kita harap bahawa peruntukan pembangunan yang adil dan saksama dapat diberikan kepada semua sekolah vernacular dalam negara ini dan tidak lebih kurang daripada apa yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini. Adalah juga diharapkan permohonan kelulusan lesen sekolah baru Sekolah Jenis Menengah Kebangsaan HENYI boleh dibenarkan dengan segera kerana ia juga adalah sebuah sekolah kerajaan yang dibina oleh masyarakat tempatan tanpa perbelanjaan kewangan oleh pihak kementerian. Tentang isu DLP atau Dual Language Program, di mana saya telah terima banyak permintaan daripada pihak ibu bapa dan perhatian daripada ibu bapa semua kaum yang mahukan anak-anak mereka belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, khususnya untuk anak-anak Malaysia, anak-anak mereka di sekolah menengah, adalah diharapkan kaedah yang dipakai sebelum ini, termasuk oleh kerajaan dahulu, boleh terus diterima pakai. Di mana serahkan kepada ibu bapa untuk buat keputusan. Saya mohon agar kerajaan dan Kementerian Pendidikan membenarkan ibu bapa memutuskan sama ada mahukan anak-anak untuk menyertai program DLP ini. Mengapa nak hadkan ibu bapa daripada kebenaran untuk membenarkan anak-anak mengambil bahagian dalam DLP? Sekejap. Sekejap saya habiskan ayat ini. Mengapa nak hadkan bila mereka mahu anak-anak mereka belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris? Bila ia tidak dihadkan sedemikian oleh kerajaan lama. Jangan-jangan ada pihak yang cuba menangguk di air keruh akan menyatakan bahawa kerajaan lama lebih baik atau terbuka dalam perkara ini. Sila Yang Berhormat Indra. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan Bagan. Baru-baru ini perkara ini ada ditimbulkan juga oleh saya dan beberapa orang ahli parlimen, dan saya nak menyatakan saya rasa ramai yang bersama dengan Bagan, Menteri Pendidikan pun ada minta supaya dasar itu diteruskan tanpa gangguan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahathir. Saya rasa kita harap juga pihak menteri dan kementerian akan menimbang
permohonan ini yang adalah daripada semua kaum. Tak kira Melayu atau bukan Melayu. Ini mereka minta DAP dijalankan dalam bahasa Inggeris untuk anak-anak mereka. Dan pada masa yang sama kita harap juga bahawa apa yang diberikan oleh kerajaan lama masih diteruskan untuk sekolah-sekolah vernacular. Dan saya rasa ini pun disokong oleh Yang Berhormat Indra Makota tadi. Sama dengan apa yang saya sebut seperti dalam ucapan sebelum ini tentang itu peruntukan untuk RIBI, Rumah Ibadat Bukan Islam. Sekarang 50 juta. Bolehkah tambah 50 juta jadi 100 juta ringgit? Yang Berhormat Indra Makota pun tak ada halangan. Kalau ini hanya 50 juta saja. Kalau boleh berikan 2 bilion untuk program-program bumi, kita sokong sangat boleh tambah untuk yang bukan bumi. Di sini saya juga ingin meminta bahawa semua cukai baru, termasuk kadar cukai SST dan cukai mewah yang baru bolehlah disemak semula. Tengok kalau ia menambahkan beban kewangan kepada peniaga dan rakyat, kita boleh tangguh sekejap. Kerana dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, kita pun tahu bahawa keadaan ekonomi akan pulih pada akhir tahun ini. Termasuk nilai mata wang ringgit dijangka pulih pada separuh 2 tahun ini. So adalah diharapkan bahawa pertimbangan dan juga perkhidmatan semula boleh dibuat supaya cukai baru termasuk kadar cukai SST yang ditambah kepada 8% bolehlah dipertimbangkan atau disemak semula. Sebelum saya habis ucapan saya nak rujuk kepada peruntukan yang diberikan kepada kawasan parlimen. Selalu kita dengar daripada pihak pembangkang bahawa peruntukan yang diberikan kepada mereka macam diskriminasi. Wujudnya diskriminasi. Tapi saya nak berikan sedikit angka. Ini dalam kawasan Seberang Peraya Utara, daerah Seberang Peraya Utara, di mana ada 3 kawasan parlimen. Kepala Batas, Tasik Gelugor dan juga Bagan. Tapi di sini yang dapat peruntukan paling kurang ialah kawasan kerajaan Bagan. Saya berikan sedikit angka-angka. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, 8.5 juta ringgit untuk Kepala Batas. Tak ada untuk Bagan. Kementerian Belia dan Sukan, 3 juta untuk Kepala Batas. Tak ada untuk Bagan. Kementerian Pendidikan Malaysia, 83 juta ringgit untuk Kepala Batas. 500,000 untuk Bagan. Bermakna 99.4% untuk Kepala Batas, 0.6% untuk Bagan. Siapa jadi ahli parlimen kerajaan dan pembangkang? So, seakan-akan tak ada sekolah. Takkan tak ada sekolah di kawasan parlimen Bagan. Saya harap Menteri tolong boleh menimbang semula perkara ini. Kalau dah bagi kepada sekolah kebangsaan Mat Mandi, di mana saya diberikan peruntukan untuk buat padang bola sepak, 500,000 tak cukup. Sekurang-kurangnya perlu 5 juta kerana keluasan padang 5 juta 4 ekar. Lebih 4 ekar. Nak buat pipe dan juga tumbuh rumput, ini perlu sekurang-kurangnya 5 juta. Kita kalau ada buat padang, kita tahu kosnya yang agak tinggi. Kementerian Kesihatan pun dah lihat di sini. Untuk Kepala Batas, dia dapat 6.3 juta. Bagan hanya 3.6 juta ringgit. So, kita lihat di sini. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kepala Batas 10 juta. Tasik Gelugor 14.5 juta. Bagan 393,000 ringgit. Hanya 1.6%. Yang kawasan parlimen kerajaan 98.5%. Dan ini saya rasa menunjukkan bahawa memang kawasan pembangkang tidak dianaktirikan. Kementerian Pengajian Tinggi pun serupa. Kepala Batas dan Tasik Gelugor dapat 91% daripada peruntukan sebanyak 25 juta ringgit. Bagan hanya dapat 9% daripada 25 juta ringgit ini. So, mana ada wujudnya diskriminasi seperti mana yang didakwa. Sebaliknya, mungkin kawasan parlimen kerajaan yang rasa mereka tidak dapat peruntukan yang sewajarnya. Nanti saya tak cukup masa, minta maaf.
Dan saya harap dalam aspek sekolah, banyak sekolah daif di kawasan Parlimen Bagan, saya harap yang beberapa menteri yang berasal daripada negeri Pulau Pinang boleh berikan sedikit pertimbangan. Nah, saya pun nak menjemput yang beberapa menteri untuk lawat sekolah kalau beliau ada masa. Kita memang sayang sama yang beberapa menteri pendidikan daripada negeri Pulau Pinang ini. Akhirnya yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, saya nak tutup sebelum menyokong itu titah ucapan titah kasih untuk Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya nak menyokong usaha daripada speaker untuk membaca buku rukun negara, kerana ini tepat pada masa ini. Dan ini adalah peristiharaan yang dibuat oleh Tuanku Ismail Nasruddin Shah Almarhum yang di-Pertuan Agong masa itu, di mana masa itu Tuanku menyatakan Malaysia ialah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai kaum, dengan berbagai corak tradisi dan nilai hidup sosial dan kebudayaan, dan demi mencapai perpaduan yang lebih erat, Malaysia dan rakyat harus mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Ini penting, adil dan saksama, dan menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, dan membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ini semua tercantik dalam buku rukun negara. So, saya harap apa yang tercantik dalam buku rukun negara, isi kandungannya jangan ia digunakan oleh pihak tertentu untuk memainkan sentimen rasis dan perkauman atau 3R. Kerana ini memang menjadi panduan kepada rakyat kita. Saya menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya jemput Yang Berhormat Maran. Bismillahirrahmanirrahim.